Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wa fahhimna ma lam nafham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat sambung lagi kelas talaqi FFBK kita, pengajian ilmu saraf. Dan pada malam ni alhamdulillah kita dah masuk ke siri yang ke-11 ataupun halaqah yang ke-11. Alhamdulillah. Dan kalau dari segi muka suratnya, kita sekarang ni insya-Allah malam ni kita akan mula di muka surat 28. 28. Okey. Kita tunggu sekejap dalam seminit itu sebelum sahabat-sahabat kita yang mungkin dia setiap minggu dia bersama dengan kita, dia on the way kot insya-Allah. Jadi kita tunggu sekejap. Okey. Malam ni kita akan masuk kepada tajuk Mujarrad Ar-Rubai. Mujarrad Ar-Rubai. Tapi sebelum tu saya nak perjelaskan apa yang ada di skrin sekarang ni tentang wazan fi'il thulathi, madhi dan mudhari' yang pada minggu lepas saya hanya sebut sepintas lalu sahaja. Okay. Malam ni kita cuba tengok detail sikitlah. 6 wazan ya, yang 6 beradik ni. Okey. Ustaz Hafiz Ali Makhdum Al-Masyhuri, masya-Allah. Semoga ustaz diberi istiqamah baca sampai khatam. Insya-Allah amin. Semoga Allah permudahkan kita. Ana pun memang berhasrat begitulah. Okey, nak khatamlah kalau boleh. Sebab kan hati pun biasa masuk kita kata kelas-kelas lelaki kat pondok dan sebagainya kan. Bila kita baca buku ni macam ni, kita rasa macam untuk orang yang belajar dan untuk orang yang mengajar sendiri lah kan, kita akan banyak merujuk, kita akan banyak membaca. Jadi dengan sendirinya kita akan dapat tambah ilmu kita. Tak dinafikan bahawa kita belajar ilmu saraf ni memang kita kata daripada dulu lagi kan, kita yang belajar ilmu pengajian Arab ni, tidak kiralah apa bidang sekalipun, syariah ke, usuluddin ke, bahasa sendiri ya, kita akan belajar ilmu saraf ni sebab dia adalah ilmu alat. Okey. Mungkin kita belajar dulu di sekolah ataupun di universiti, di fakulti dulu, mungkin kita guna sukatan-sukatan tertentu tetapi kita tidak baca secara detail, secara detail. Bahkan ustaz yang mengajar pun tidak baca semualah. Okey. Tapi bila kita ada kelas-kelas yang macam ni, kita akan baca detail, maka ada banyak benda yang bila kita baca detail, kita merujuk sana sini, kita cari makna untuk setiap patah perkataan dan sebagainya, maka kita akan tambah maklumat lah dan juga tambah ilmu baru untuk pengajar sendiri macam saya ni dan juga untuk orang-orang yang belajar. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan Allah bagi pada kita istiqamah insya-Allah supaya kita dapat khatamlah kitab ni insya-Allah. Okey. Barakallahu fikum wa fikum barakallah Ustaz Saif. Okay. Ustaz Hafiz dan Ustaz Saif ni merupakan pelajar Uniza kita lah yang telah pun bergraduat dan sekarang ni sambung master dan bekerja. Okay. Alhamdulillah. Juga ahlan wa sahlan kepada bonda saya, bonda Wan Zahara is watching. Okay. وفي الحقيقة أن هذا الفضل أنا أقصد يعني فضل ماذا؟ فضل التعلم
فضل تعلم اللغة العربية أنا أقصد هذا الفضل يعني بعد الله راجع إليها وإلى أبي حيث ماذا أمرني أو شجعني أو أمرني بإيش بمواصلة الدراسة في المدرسة العربية في سنة 1983 ميلادية. وبسبب ذلك تعلمت هذه اللغة واستطعت اليوم أن أدرسكم أو أن أدرس باللغة العربية وأفهم كتاب الله الحمد لله. وهذا الفضل بعد الله سبحانه وتعالى راجع إليهما. نعم. Baik, saya ni kita dah okey, 9.37. Baik, saya akan mulakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada minggu lepas kita berhenti pada wazan fi'il madhi dengan fi'il mudhari' apabila dia bergabung. Okey. Baik, kalau tengok pada skrin tu, ya, tengok pada skrin, okey. Apa yang saya nak tanya, apa yang kita nampak pada skrin tu? Okey, kita nampak wazan fi'il madhi berjujuk daripada atas sampai ke bawah. Lepas tu wazan fi'il mudhari' dan juga contoh. Itu satu. Kalau tengok kepada contoh-contoh tu pada minggu lepas saya dah bagi makna. Minggu lepas saya bagi makna ke? Oh, saya dah bagi makna pada minggu lepas. Saya baca, saya pilih-pilih je kan. Okey, tak apa. Lepas ni kita akan tengok makna-makna dia. Cumanya kita tengok apa ni, dia gabungan tak? Fi'il tu dia gabungan di antara fi'il yang sahih dan fi'il yang mu'tal. Ya. Okey. Dua. Tak? Okey. Yang ketiga, okey, kita boleh tengok, kalau kita tengok barisan satu dulu, qaimah ula, barisan satu boleh. Daripada atas tu fa'ala, turun ke bawah fa'ala, yang tengok yang madhi dulu. Fa'ala, bawah dia fa'ila, fa'ula, fa'ilah. Kita akan tengok situ, di mana Dr. Abdul Ar-Rajihi dah sebut dah sebelum ni, fi'il madhi tu dia 3 jenis saja. Fa'ala, fa'ila dengan fa'ula. Betul tak? Cuba tengok. Mula-mula fa'ala, yang kedua pun fa'ala, yang ketiga fa'ala, itu satu grup. Okey. Lepas tu fa'ila, lepas tu nombor 6 tu fa'ila, nombor 5 tu fa'ula. Dia dahulukan fa'ula, ada sebab tertentulah. Sebabnya berbanding nombor 5 dengan nombor 6 tu, fi'il yang dalam bentuk nombor 5 tu dia lebih banyak berbanding dengan nombor 6. Maka dia pun dahulukan. Tetapi kalau kita tengok daripada segi jenis fi'il madhi tu, fa'ala, fa'ila dengan fa'ula. Tu nampak dah? Nanti saya kita perhati jadual ni. Okay? Satu. Baik. Lepas tu bila kita tally dengan mudhari', kita tengok yang fa'ala yang 3 atas tu, mudhari' dia ada yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Tengok pada huruf ain tu. Nampak? Dia ada baris dhammah, ada baris kasrah dan ada baris fathah. Maknanya fa'ala ni regu dia, pair dia ada 3. Yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Ini cara macam mana kita nak ingat 6 beradik ni. Boleh tak? Okey. Tu poin pertama. Fa'ala. Okey, dia ada 3. Fa'ula, okey, fa'ila dengan fa'alu. Yaf'ulu, yaf'ilu dengan yaf'alu. So 3 dari situ. Okey. Selepas tu tengok yang fa'ila. Fa'ila yaf'alu dengan fa'ila yaf'ilu. Maknanya nombor 4 dengan nombor 6 tu. So fa'ilah dia ada 2. Fa'ilah yaf'alu, fa'ilah yaf'ilu. Maknanya dia tak ada fa'ilah yaf'ulu, tak ada. Tengok ada tak? Tak ada ya? Fa'ilah yaf'ulu. So kalau kita jumpa fi'il yang mari atas wazan fa'ilah, kita pun tahu dah yang mudhari' dia tu dia ada 2 je. Sama ada yaf'alu ataupun yaf'ilu. Tiba-tiba orang kita baca fa'ilah yaf'ulu, tu salah sebab tak ada dalam wazan ilmu saraf. Fa'ila yaf'ulu tak ada. Yang ada fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Okey, lepas tu last kali fa'ula. Fa'ula dia ada 1 saja. Yaf'ulu.
Kalau kita jumpa fi'il mudhari', fi'il madhi yang fa'ula, maka kita tahu dah nak baca ke mana mudhari' dia tu, dia confirm dia akan baca yaf'ulu. Nampak? So kalau kita nampak daripada jadual ni, insya-Allah dia akan kita akan ingatlah, kita akan ingat, kita buat satu sifir kaedah macam mana kita nak ingat yang 6 beradik ni. Batak dinafikan lah benda ni memang kadang-kadang selama kita ni kita akan lupa kan, ustaz sendiri pun, saya sendiri pun lama ni tinggal tak ingat. Jadi kita kena ada satu kaedah macam mana kita nak ingat benda ni. Boleh nak? Okey. Kalau tengok pada fi'il dia, okey tadi makna dia nasara yang suruh, menolong tak, madda yang mudu, kita kata madda yadahu tu menghulurkan tangan dia, dia jungar tangan dia kan. Qala yaqulu berkata, da'a yad'u mengajak ataupun berdoa. Daraba yadribu memukul, wa'ada ya'idu janji, ba'a yabi'u jual, hatta ya'ti datang, okey. Fatah ayat tahu buka, waqa'a yaqa'u berlaku ataupun jatuh, qara'a yaqra'u membaca, fariha yaqra'u suka, khafa yakhafu takut, baqiya yabqa kekal, karuma yakrumu mulia, hasuna yahsunu bagus baik, syarufa yashrufu pun mulia, syarif, karim syarif tu kadang dia memang mana yang sama, mulia tak. Hasiba yahsibu menyangka tak, menyangka. Okey, waritha yarithu mewarisi. Okey, tu makna-makna dia. Tu masing-masing buat kaedah sendirilah macam mana nak ingat benda ni. Okey, baik. Kemudian ada satu maklumat yang saya nak share. Okey, saya bincang-bincang dengan admin tadi, Ustaz Fauzi tadi. Okey, ada beberapa maklumat yang kita boleh share lah untuk pengetahuan, walaupun Dr. Abdul Ar-Rajihi tak sebut di sini. Bila saya bandingkan, sebenarnya bila saya banding buku Dr. Abdul Ar-Rajihi ni dengan buku lain, contohlah saya ada bawa satu lagi buku yang masyhur juga, iaitu Syazal Arf. Syazal mana? Okey, ni Syazal Arf. Karangan Syekh Al-Ustaz Syekh Ahmad Al-Hamalawi ni. Okey. Kadang ada benda-benda contoh-contoh yang tidak disebut oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi, disebut oleh Syekh Al-Hamalawi. Okay. Kadang ada poin-poin yang dia yang tidak disebut oleh oleh Dr. Abdul Ar-Rajihi, kadang disebut dalam kitab ni. Okey. Tapi tak apalah, kita baca apa yang ada di dalam kitab Dr. Abdul Ar-Rajihi. Cuma kadang ada benda-benda yang saya rasa kita nak share benda lain tu, kita akan share. Okey. Maklumat yang saya nak share-nya, tapi tak diambil daripada buku Al-Hamalawi lah. Okey, maklumat daripada sumber lain. Untuk wazan fa'ala yaf'alu ni, okey, fa'ala yaf'alu. Biasanya kalau ainul fi'li dia tu, untuk fa'ala dah, kalau ainul fi'li dengan lamul fi'li tu, dia jenis huruf halq. Yang dalam tajwid itu aghin kha'ahu dak. Alif, ghin, ha, kha, ain, ha tu. Alif, ghin, kha, ain, ha. Berapa? 6 dak? Aghin kha'ahu, 6 tu. So kalaulah ain fi'il tu dia terdiri daripada 6 huruf ni, salah satu daripada 6 huruf tu, okey, huruful haq tu, maka biasanya ketika dia mudhari', dia akan mari atas wazan fa'ala, bukan fa'ilah, fa'ala. Nombor 3 tu. Kalaulah ain dia tu bagi atas, ya. Dan ain tu huruf ain tu terdiri daripada huruf halqi tadi, maka majoriti biasalah, majoriti lah, jarang sangat hak yang daknya. Biasanya dia ketika mudhari' ain dia tu dia akan bagi atas. Sebab tu kalau tengok situ fataha saya silap sikit. Ain dengan lam, bukan ain saja. Dia ain dengan lam. Dia dua tu, ain dengan lam. Okay. Kalau ain dengan lam, ain ataupun lam, bukan dan lam. Kalau dan nanti dia dua-dua kan. Kalau ain atau lam, dia terdiri daripada huruf al-haq, al-halaq, dan dia fa'ala lah, atas wazan fa'ala, maka dia punya mudhari' dia akan mari dengan atas wazan yaf'alu. Waktu majoriti huruf dia gitu. Tengok situ, fataha. Fataha kan lamul fi'li itu ha kan, huruf ha kan, maka dia yaftahu. Okey. Tengok waqa'a.
Waqa'a. Tengok lamul fi'il dia tu adalah huruf halq tak? Al-halq. Maka baca yaqa'u. Asal dia waqa'a yauqa'u kan? Waqa'a yauqa'u. Dia buang yauqa'u tu dia buang waw tinggal jadi yaqa'u. Okey. Kemudian qara'a yaqra'u. Hamzah tu adalah harful halq. Maka baca qara'a yaqra'u. Contoh lain, contohnya zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Zahaba yazhabu. Tak? Okey. Wada'a yada'u kan? Zahaba. Ainul fi'il tu dari huruf ha kan? Huruf ha. Huruf ha. Bukan ha. Zahaba. Maka yazhabu. Tawazan yaf'adu. Dan begitulah seterusnya. Itu kaedah yang ulama selepas dia buat istiqra' dapat begitu. Okey. Lepas tu yang keduanya, kalau fa'ila, majoriti dia kalau antara nombor 4 dengan nombor 6 lah ya. Fa'ila dia majoritinya dia akan yaf'alu. Dia bid. Maknanya bid ni maksudnya kasrah, lepas tu yang tu fathah. Waktu bagi bawah, waktu bagi atas. Dia akan berlawan gitu. Dia akan berlawan gitu. Fa'ila biasa majoriti dia akan yaf'alu. Okey. Kalau nombor 6 tu fa'ila yaf'ilu ni kalau kata menurut Syekh Al-Hamalawi ni, dia memang qalilun fi sahih, dia kurang sangat. Kalau fi'il tu fi'il sahih yang macam hasibah yahsibu ni dia kurang. Dia hak banyaknya ialah kathirun fil mu'tal. Fi'il mu'tal banyak. Okey. Tapi ala kulli hal dia lah yang wazan yang paling kurang sekali dalam 6 beradik ni, dia lah hak yang paling kurang sekali. Okey. Baik. Itulah beberapa maklumat yang saya boleh share berkaitan dengan gambar rajah. Okey, al-muhimnya kita faham dan kita ingat wazannya. Okey, baik. Sekarang ni saya akan masuk kepada al-mujarrad ar-rubai. Okey. Baik. Kita semua tahu kita selesai tadi sulasi kan? Okey, sekarang kita masuk kepada rubai. Okey. Yang pertamanya kalimah al-mujarrad kita semua tahu, kita faham dah. Al-mujarrad tu ialah dia tak ada huruf zaidah yang daripada sa'altumuniha tu kan. Sa'altumuniha dia tak ada. Dia tak ada huruf zaidah, tak ada. Dia memang huruf asal belaka semua. Dan dia adalah ar-rubai, dia 4 huruf. Okey. Okey ya. Okey, itu jelas ya. Al-mujarradu ar-rubai. Okay, bila saya baca sebenarnya ar-rubai ni asal dia adalah sepatutnya arba'i. Arba'i sepatutnya kalau ikut kias, sebab sulasi dengan arba'i kan. Okey. Tapi taklah dia udul daripada sirah tu dia jadi ar-rubai ya. Okey. Tak apalah. Baik, okey. Sebelum saya baca contoh dan saya bagi makna, okey, ada satu maklumat yang saya nak share, iaitu sebenarnya yang kita belajar sekarang ni iaitu di sana ada sulasi mujarrad dan di sana ada rubai mujarrad. Adalah pandangan siapa sebenarnya? Ia adalah pandangan jumhur al-Basriyin. Jumhur al-Basriyin. Kenapa saya kata begitu? Kerana sebenarnya di sisi al-Kufiyin, contohnya di sisi al-Kisai dan juga anak murid dia al-Farra, sebenarnya dia tak ada rubai, dia tak ada. Bagi mereka dia ada sulasi je mujarrad. Rubai mujarrad ni tak ada. Semua hak rubai ke apa semua tu dia semua mazik tu. So kalau contoh-contoh ni yang dekat depan mata kita ni, ba'tara, arbada, gharbala, waswasa, zalzala, dan contoh yang paling masyhur dahraja kan, untuk fa'lala ni. Okey. Semua tu bagi mereka al-Kufiyun ialah sulasi mazid biharfin. Sulasi mazid biharfin. Okey, itu satu ya. Baik. Kemudian ustaz sebut tadi al-Kisai dengan al-Farra. Okey, itu contohlah ulama dari mazhab Kufi yang berpandangan begitu. Dan kita semua tahu yang al-Kisai ni memang ulama besar lah, memang ulama kita kira rais al-madrasatil Kufiyah lah, yang dia memang satu level dengan kita kata si bawah.
Okay, satu level. Dia sezaman, pernah berdebat. Okay. Dia 4 orang dia, kalau kita baca dalam sejarah tu memang menarik lah. Dia 4 orang Al-Kisai dengan anak murid dia Al-Farra. Si Bawat dengan anak murid dia Al-Akhfash. Dia memang 4 orang ni dia memang ada apa ni, munaqashah. Kita kata apa ni, inilah nahwiyah ni. Perbincangan, debat dan sebagainya. Okay, saya dah nasihat dah baru ni, saya catat dah baru ni lah kepada orang yang belajar bahasa Arab ni agar baca dan cuba hayati kisah masalah apa ni, Zamburiyah tu kan. Masalah Zamburiyah. Tak apalah, cerita yang tu panjang pula. Saya akan cerita kediam. Okey. Apa ni? Kisai, kita kata Rais Al-Madrasah Al-Kufiyah. Okey, anak murid dia Al-Farra. Okey, tadi kan mereka bersepakat bahawa tiada rubai mujarrad. Contoh-contoh ni sebenarnya adalah At-Thulati Mazid Biharfin. Yang kata rubai mujarrad tu adalah pandangan Basri. Okey, kemudian bila begitu, apabila ditanya, okey, Mazid Biharfin tu huruf mana? Huruf mana yang apa ni, yang ditambah tu? Huruf mana? Bila kamu kata Mazid Biharfin, so huruf mana yang ditambah? Maka situ dia khilaf lah. Okey, dia khilaf dari situ. Okey. Kalau ikut kepada Kisai, kalau ikut kepada Kisai, huruf yang ditambah tu ialah okey, huruf yang keempat. Kalau kita ambil contoh kita ambil apa ni, kalau kita ambil contoh apa ni, Ba'thara. Contoh Ba'thara tu. Maka di sisi Al-Kisai yang ditambah ialah huruf ra tu. Huruf yang asalnya ialah ba, ain dengan tha. Ba, ain dengan tha. Okey. Tapi kalau Al-Farra dia akan kata huruf yang ditambah tu ialah huruf yang ketiga, huruf tha tu. Maka huruf ba, ain dengan ra tu adalah huruf yang asal. Itu contoh Ba'thara tu yang dalam apa ni, dalam buku tu. Mula-mula sekali. Okey, nampak Baik. Bila begitu, macam mana pula? Okey, masing-masing dia ada hujah lah kan? Okey, dia madrasah kan, yang muktabar kan? Dia macam ke inilah fiqh kita lah kan? Hak ni Syafi'i, hak ni Maliki, hak ni Hambali, hak ni Hanafi kan? Dia ada hujah dia masing-masing kan? Okey. Cumanya kenapa ulama-ulama ni dia mentarjihkan pandangan Al-Basriyin? Kenapa? Sebab okey, dia ada kaedah di sisi Basriyin, iaitu bukti bahawa fa'il tu adalah fa'il yang bukan, bukti bahawa tiada huruf zaidah pada kalimah tu sebagaimana dakwaan Kisai dengan Farra dan juga apa ni, ulama-ulama yang lain daripada madrasah Kufiyah. Bukti dia adalah kalau fa'il lain, huruf zaidah tu tidak, dengan ayat dia kena faham huruf-huruf zaidah tersebut tidak kekal di dalam kesemua wazan, Bila kita buat semua mushtaqaq dia. Bila kita buat mushtaqaq daripada fa'il atau wazan fa'lala tu, okey, dalam semua mushtaqaq dia akan kekal huruf empat huruf tu dia akan ada. Okey, ulang balik. Okey, dia kata huruf zaidah ni, huruf zaidah dia tak akan ada, huruf zaidah dia tidak akan ada dalam kesemua wazan. Kita ambil contohlah huruf zaidah yang kita ittifaq di antara Basri dengan Kufi. Contoh dia apa? Sa'ada. Okey. Huruf zaidah itu alif kan? Sa'ada, alif tu. Alif tu dia tidak akan kekal dalam wazan-wazan yang lain. Dalam mushtaqaq yang lain dia tidak akan kekal. Sebab apa? Sebab dia huruf zaidah. Dia akan ada dan dia akan dibuang. Tetapi dalam kes ni, yang atas wazan fa'lala ni, contoh-contoh yang ada depan mata kita ni, dalam semua wazan dia, mushtaqaq dia akan kekal. Dia tidak jatuh, dia tidak dibuang. Maka itu hujah yang paling kuat di sisi Basri dan ditarjihkan oleh ulama mengatakan bahawa sebenarnya semua huruf ni adalah huruf asli dan bukan zaid. Boleh faham Okey. Waktu maklumat tambahan lah, maklumat tambahan berkaitan dengan khilaf ulama situ. Okey, bolehlah. Okey. Jadi di sini kitab ni dia pakai pandangan jumhur Basriyin lah. Kalimah-kalimah ni dia kira mujarrad ar-rubai, bukannya sulati
mazid biharfin sebagaimana pandangan Al-Kisai dan juga Al-Farra. Okey. Baik. Kita balik semula kepada perkataan-perkataan. Okey, kita baca al-mujarradur ruba'iyyu wa laysa li hadzal fi'li illa waznun wahidun wa fa'lala. Okey, mithlu ba'thara, arbada, gharbala, waswasa, zalzala. Okey. Okey, sekejap. Naam. Okey, baik. Kita kan bila kita belajar fa'lala ni contoh yang masyhur lah, yang masyhur dalam buku-buku di sekolah dan buku-buku lain pun adalah contoh apa? Dahraja kan? Dahraja. Tapi di sini Dr. Abdul Ar-Raji tak buat mari sebab disebut dah sebelum ni contoh tu dahraja tu. So dia mungkin dia tak berulang lah sini ya. Dahraja. Apa makna dahraja ni? Walaupun tak ada sini dah. Okey, tulislah dahraja. Dahraja maksud dia adalah gulung ataupun golek. Dahraja. Bahasa Inggeris kata roll, roll, R-O-L-L, dahraja. Okey. Ba'thara maksud dia bila saya apa ni rujuk ba'thara ni lah. Apa ba'thara man fil qubur. Contohnya kan? Maknanya ba'tharallahu man fil qubur kita buat ayat tu. Tak. Okey, contohnya maknanya ba'thara tu maknanya buat keluar, membangkitkan, buat keluar. Tak. Okey. Arbada. Okey, sekejap. Okey. Saya nak confirmkan ni. Saya lupa tulis tadi. Arbada ni sebenarnya maksud dia adalah sa'a khuluquhu. Okey, sa'a khuluquhu. Sekejap. Okey. Dia satu benda yang apa ni pagi tadi kami di pusat pengajian bahasa Arab kami ada buat apa ni ada buat perbincangan dengan saya rasa sahabat-sahabat semua kenal dengan Ustaz Asyafizrul Ustaz Asyafizrul. Okey, Ustaz Asyafizrul ni apa ni bagi saya masya-Allah lah apa ni orang Melayu kita yang masya-Allah kita kata apa Allah Subhanahu Wa Taala beri pada beliau buka pada beliau maknanya banyak benda-benda yang berkaitan dengan bahasa Arab ni masya-Allah yang beliau ajar, yang beliau sampaikan sekarang tu masya-Allah memberi sangat bermanfaat lah untuk orang semua dan biar beliau sekarang ni duduk di KL lah, di Shah Alam. So beliau kita telah lantik di FBK sebagai apa ni kita kata member board of studies lah untuk kita punya program bahasa Arab kita. Kita sekarang ni dalam proses semakan. Jadi apa ni? Dalam perbincangan kita pada pagi tadi kita bincang Ustaz Asyar sebut satu poin lah bahawa sebenarnya bila kita belajar nahwu dengan sharaf ni sebenarnya kita boleh apa tambah vocab tambah vocab kita dah. Okey. Tambah vocab kita melalui apa ni contoh-contoh yang diberi di dalam buku nahwu ataupun buku sharaf. Maksudnya gini, kalau kita buat audio ni point dia. Kalau kita buat audio, kita buat buku. Okey, kita terutama kita yang di Malaysia ni, kalau di Malaysia ni kita gunakan peluang untuk kita buat ayat. Kita gunakan perkataan-perkataan yang kita kata apa? Boleh membantu pelajar untuk di samping dia baca kitab, dia belajar audio kita tu, dia dapat tambah dia punya vocab. Kita cuba lari daripada perkataan-perkataan yang kita dah sebut semua tu. Kita cuba cari perkataan-perkataan baru, kita buat ayat-ayat baru yang terkini, yang contemporary. Kita sebutlah maknanya apa ni hak yang ayat-ayat lama tu, hak yang masyhur tu boleh lah. Tapi ayat-ayat baru dan sebagainya, perkataan-perkataan baru tak? Supaya pelajar tu di samping dia dapat kaedah, dia akan berkembang juga daripada segi vocab.
Sebab kalau mengikut kata Prof. Rosni daripada USIM, Prof. Rosni kata kajian terkini, okey, oleh ahli akademik ni, masalah utama pelajar di sekolah yang menyebabkan kenapa mereka tidak dapat menguasai bahasa Arab ni, dia ada banyak faktor, ada banyak sebab, tetapi yang paling utama sekali adalah masalah yang melibatkan vocab, perbendaharaan kata. Okey. Jadi sepatutnya sayuriah yang pelajar-pelajar kita ni kena didedahkan dengan vocab, bukan setakat tahu dan hafal makna, tetapi pentingnya macam mana dia boleh guna benda tu di dalam penulisan dan juga di dalam pertuturan. Okey. Baik, kita balik semula pada contoh ni. Tadi ba'thara. Okey, arbada. Arbada ni maksud tadi yang saya bagi tahu sa'a khuluquhu. Okey, gharbala. Ni kalimah-kalimah yang kita jarang jumpa kan. Mungkin ba'thara waswasa dengan zalzala kita jumpa semua, tapi arbada dengan gharbala ni kita jarang jumpa. Saya sendiri pun. Okey. Sebelum saya rujuk kamu, arbada tadi maksud dia sa'a khuluquhu. Gharbala ni maksud dia, kalau kita tengok dalam kamus, bila kita buat ayat gharbala al-jama'ata. Gharbala al-jama'ata, makna dia ialah farraqa al-jama'ata. Farraqa al-jama'ata. Kita kita pecahkan jemaah tu. Maka pecahkan jemaah tu, selain daripada farraqa, dia boleh guna kalimah ni, gharbala. Okey. Dan tetapi dalam contoh yang lain, gharbala juga dia boleh mari dengan makna yang positif. Tadi makna negatif kan. Contoh dalam kamus sebut, kalau kita buat ayat gharbala al-qadiyata. Contoh gharbala ar-rajulu al-qadiyata. Qadiyah ni isu. Okey, permasalahan. Gharbala ar-rajulu al-qadiyata. So dia akan jadi makna dia am'ana fiha bahthan wa tadqiqan. Am'ana fiha, mana dia akan am'ana ni dia akan fokus dalam lah, dia akan fikir, dia akan perhati, dia akan tengok, dia i'malul fikri tu, dia kaji betul-betul, dia tengok bahsan wa tadqiqan, dia kaji dan dia tadqiq, dia teliti. Itu maksud gharbala. So gharbala dia ada dua makna, yang satu makna positif, satu makna negatif. Bahkan dia ada lagi makna-makna lain lah yang tu boleh rujuk sendiri dalam kamus. Okey. Baik, khalas. Baik. Kemudian dia kata ghaira anna hunaka auzanan ukhra lirrubaiyil mujarradi. Cuba tengok dah. Kadang-kadang dia sebut al-mujarradur rubaiyu, kadang-kadang dia sebut ar-rubaiyul mujarrad. Maksud jangan keliru dah. Dia boleh nak berdepan pun boleh, nak berbelakang pun boleh, tak ada masalah. Okey. Yaqulus sarfiyun innaha mulhaqatun bil waznil asli fa'lala. Okey, dia kata ghaira anna hunaka. Okey, akan tetapi, okey, ataupun namun begitu, okey, di sana ada auzanan ukhra. Okey, ada wazan-wazan lain lirruba'il mujarrad ni. Yaqulus sarfiyun, ulama-ulama saraf berkata innaha, okey, wazan-wazan tu, ha tu balik kepada auzanan ukhra, apa dia? Mulhaqah bil waznil asli fa'lala. Ni dia panggil mulhaq. Kita nak terjemah mulhaq ni sekarang ni, kalau dalam tesis lah contoh kan, mulhaq ni ataupun jamak dia malahik ataupun mulhaqat, kita terjemah dia dengan lampiran. Lampiran. Okey. So sini ni tak sesuai lah terjemah lampiran tu. Tapi kita nak terjemah maknanya wazan-wazan yang berkait lah. Yang kita kaitkan, yang dia ikut wazan asal tu fa'lala. Okey. Tapi dia bukan atas wazan fa'lala, tapi dia tu berkait. Dia berkait dengan fa'lala. Sebab apa kita kata dia berkait? Kita tengok. Kenapa dia tidak boleh kita katakan dia wazan fa'lala? Cuba tengok. Dia ada 5 dah. Kalau dalam Al-Hamalawi, Syazal Arf, dia ada 6. Okey. Sini Abdul Rajihi sebut 5. Cuba tengok. Cuba kita perhatikan kelima-lima wazan yang mulhaq. Okey. Kita tengok dalam kesemua wazan tu dia ada harful illah. Dia ada harful illah. Okey. Boleh? Maka atas sebab tu dia panggil mulhaq. Dia panggil mulhaq. Okey. Baik, cuba tengok. Wazan yang pertama, fa'ala. Okey, contoh dia situ jawraba. Jawraba. Apa maksud jawraba?
ai jawrabahu ai albasahul jawarib. Okey, al-jawarib apa? Al-jawarib ialah stocking. Albasahul jawariba, memakaikan stokin kepadanya, memakaikannya stokin. Ya, jawraba. Baik. Contoh lain, contohnya jalbaba. Contoh jalbabtu zaujati. Jalbabtu zaujati. Maksud dia apa? Saya memakaikan isteri saya jilbab. Jilbab. Jilbab apa? Tudung lah kan? Tudung. Kalau shawl. Shawl apa dia? Okey. Shawl, baru ni Ustaz Ashraf Fizrul dalam status FB dia baru ni, shawl tu terjemahan dia kata al-isyarah. 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 Okey. Tak apa, boleh cari status apa ni Ustaz Ashraf Fizrul. Dia ajar macam mana cara kita nak buat ayat, pakaikan tudung, lepak tudung, shawl apa semua kan. Okay. Waktu tak ada dalam kitab tu. Tu ada dalam Facebook. Okey. Fa'wala. Okey. Okey, fa'wala dahwara. Okey, dahwara. Dahwarahu ay jama'ahu wa qadhafahu fiha. Baca gua mana tu? Okey, baca dia fi huwa. Ada tasydid atas waw tu. Fi huwatin. Okey. Dahwara jama'ahu wa qadhafahu fi huwa. Jama'ahu kita kumpul. Lepas tu qadhafa kita buang. Buang. Contoh sapah lah kan. Kita kumpul. Lepas tu kita pun buang. Buang apa? Fi huwa. Huwa ni apa? Huwa ni hufrah. Dalam lubang. Huwa. Cumanya dalam ilmu ni, kalau dari segi akademik, dalam ilmu apa? Ilmu, dia panggil apa? Ilmu pasal laut ni. Ilmu pasal laut, saya lupa istilah dia, ada istilah dia. Okey, ilmu pasal laut lah. Okey. Dia huwah ni ialah satu lubang yang dalam dia lebih daripada 2000 meter. 2000 meter berapa? 2 kilometer ya. 2 kilometer. Mana-mana lubang di dalam laut tu, di dalam al-muhit, di dalam apa ni kita kata laut lah, okey. Lautan tu, lubang dia yang dalam lebih daripada alfai mitrin, 2000 meter, 2 kilometer, maka yang tu dalam ilmu tu, istilah akademik dia panggil huwah. Okey. Cuma dari segi bahasa perkataan artinya dalam kamu kita tengok dia akan sebut hufrah lah, hufrah. Okey, hufrah, lubang kan. Okey. Fa'al, contoh lain. Nah, kalau nak tengoklah contoh lain. Syekh Al-Hamalawi buat mari contoh ni fa'wala ya. Fa'wala dia buat mari contoh rahwaka. Ra, ha, waw, kaf. Ra, ha, waw, kaf. Rahwaka fi misyatihi, maksud dia asra'a. Berjalan cepat. Rahwaka. Ya, maksud dia asra'a. Kita memang bukan setakat pelajar-pelajar je, sahabat-sahabat yang mengikuti je. Bahkan saya sendiri pun kalau tak baca buku ni tak pernah jumpa dengan PN ni, dan tak pernah guna pun. Kalau kita nak kata cepat, jalan cepat, kita akan sebut apa? Okey, asra'a fi misyatihi, tak betul tak? Tapi sebenarnya di sana ada kalimah rahwaka je. Rahwaka itu dah membawa maksud asra'a fil misyah. Okey. Baik. Contoh seterusnya fa'ala baytara ay alajal hayawan. Okey. Kalimah baytara ni alajal hayawan, dan kalimah ni pada asalnya dia digunakan untuk untuk al-khail, maknanya untuk kuda. Alaja tu maksud dia merawat. Tapi sekarang ni kalimah ni dia telah guna untuk istilah resmi dia, iaitu untuk doktor haiwan. Doktor haiwan dia panggil at-tabibul baytari. Boleh tulis at-tabibul baytari. Bubuh ya nisbah kat belakang dia. Dia ambil daripada perkataan baytara ni yang membawa maksud merawat haiwan. Dulu dia memang khusus baytara ni untuk
kuda, tapi sekarang ni dia dah jadi umum dah untuk kesemua haiwan. Okey. Baik. Jadi kalau orang tu kalau mu'alij al-hayawan, dia akan panggil al-baytar, al-baytar. Tapi kalau doktor haiwan, at-tabibul baytari. Tapi kalau al-baytar, tambah alif ya, baytar, tu maksud dia mu'alij al-hayawan. Okey. Seterusnya fa'yala. Fa'yala, okey, contoh di sini athyara. Athyara. Ai atharat turaba. Okey, at-turab. At-turab ni maksud dia debu. Okey, al-ghubar pun boleh. Okey, athara ni apa maksud dia? Okey, athara ni kalau kita tengok kamu, dia mari dengan banyak makna, antaranya dah kalau kita kata atharal fikrata. Atharal fikrata dia membawa makna aujadaha. Aujadaha. Atharal fikrata aujadaha. Maknanya mewujudkan fikrah tu. Membangkitkanlah fikrah tu. Dia waktu ubik fikrah tu. Idea lah, al-fikrah ni idea. Asal tak ada, lepas tu dia pura-pura otak dia pun waktu ubik satu idea. Maka athar. Okey. Kalau kita kata contoh yuthirul atifah. Yuthirul atifah. Athara yuthiru. Okey. Contoh kita kata hadzal amalu yuthirul awatif. Hadzal amalu yuthirul awatif. Tu athara yuthiru, fi'il madhi, fi'il mudhari', ya kan? Okey. Situ apa maksud yuthirul awatif? Maksud dia ialah yuharrikuha. Dia menggerakkan, mengusik, mengusik al-awatif. Al-awatif ni perasaan, ya. Okey, mengusik perasaan. Dia menyebabkan bila orang dengar tu ataupun orang tengok perbuatan tu, dia pun rasa macam terkesan. Dia yuthirul awatif, dia rasa sedih ke, dia rasa apa kan. Okey. Baik. Tapi kalau kita kata athara ihtimamahu. Athara ihtimamahu, dia mari dengan makna lafata nadharahu. Menarik perhatian. Lafata nadharahu. So sini athara turab ni maknanya at-turab tu kan debu kan. Okey. Maka maknanya dia nilah dia pucar, dia membangkitkan debu-debu tu. Dia buat satu membangkitkan sampai debu-debu tu berterbangan. Tak okey. Itulah maksud athara tu. Okey. Baik. Fa'la salqa. Salqa ai istalqa ala dhahrihi. Istalqa ni maknanya terlentang. Istalqa ala dhahrihi, gini, istalqa ala dhahrihi ni bila kita terlentang kan, memanglah terlentang tu ala dhahrihi. Dhahru ni belakang kan, memanglah terlentang tu kita atas belakang kita kan, tapi memang dia bermaksud terlentang tu. Bila terlentang tu memang terlentang atas belakang lah. Okey. Okey, istalqa ala dhahri. Boleh? Okey, baik. Terlalu panjang sangat situ makna. Okey. Harap sahabat-sahabat, okey, pelajar boleh catat Okey. Sekarang ni nak masuk kepada ni satu poin yang penting. Okey. Kita ada 15 minit lagi. Dia kata, okey, wa minal muhimmi an ta'rifa anna wazna fa'lala alladhi yantami ilaihil mujarradu ar-ruba'iyyu waznun lahu ahammiyatun khassatun iz ista'malahu al-arabu ataupun iz ista'malahu al-arabu fi ma'anin kathiratin wa nahnu nahtaju ilaihi fi asrina al-hadiri inda isti'malina af'alan min alfadhil hadarati au indan nahdi. Okey, apa maksud dia ni? Dia kata wa minal muhim. Boleh kalau kita nak mengarang apa semua, kita ambil belajarlah, ambillah contoh-contoh uslub dia ni kan. Wa minal muhim. Antara perkara yang penting anta'rifa, yang perlu awak tahu starting perenggan tu. Orang nak boleh testi ke apa semua ni boleh. Okey. Tapi kena uslub akademik lah. Ambil hak Malaya akademik lah, yang tak nampak macam uslub biasa tu tak salah. Wa minal muhim an ta'rifa anna wazna fa'lala. Okey, wazan fa'lala ni alladhi yantami ilaihi al-mujarradur rubai,
Yang mana mujarrad rubai ni yang tami ilaihi bernaung di bawahnya. Sebab dia ni qa okey. Fa'lala, okey. Yang wazan mujarrad rubai ni bernaung di bawahnya. Waznun dia merupakan suatu wazan lahu ahamiyatun khassah. Dia ni ada satu kepentingan yang tersendiri. Dia ada satu peranan yang tersendirilah. Dia penting sebab dia ada satu keistimewaan dia yang tersendiri. Apa? Iz ista'malahul Arab fi ma'anin kathira. Sebab orang Arab dia guna wazan ni dalam membawa makna-makna yang banyak. Okey, baik. Maksudnya apa? Maksudnya fa'lala ni dia satu wazan yang penting. Lepas tu dia memang membawa makna yang banyak. Cuma dalam perenggan ni, okey, Dr. Abdul Ar-Rajihi rahimahullah nak sebut ada satu, dia kata wa nahnu nahtaju ilaiha fi asrina al-hadir. Dan kita perlu kepada wazan ni pada zaman kita sekarang ni. Pada dia kata fi asrina al-hadir ni tahun berapa ni? Masa sekarang kita ni, tahun 70-an kan. Kalaulah daripada tahun 70-an tu dia kata kita perlu kepada wazan ni, maka lebih-lebihlah lagi sekarang ni kita ni tahun 2020 ni 50 tahun 50 tahun. Umur saya lah 50 tahun. Nah, kita sangat-sangat memerlukan kepada wazan. Nampak tak? Sebab apa? Sebab dia kata, kenapa kita perlu indasti'malina af'alan, ketika mana kita menggunakan fi'il yang min alfazil hadarati, daripada lafaz-lafaz hadarah. Mana? Lafaz-lafaz semasa ni yang membawa kepada ketamadunan, perkembangan teknologi dan sebagainya. Mana lafaz-lafaz sekarang ni lah. Kita zaman Facebook, zaman Insta, zaman Twitter, zaman Telegram, zaman WhatsApp ni, banyak lafaz-lafaz baru yang orang Arab dia nak cipta lafaz tu, istilah tu dalam bahasa Arab, maka dia kena tengok kepada wazan-wazan yang ada. Dia tak boleh bagi je, dia tak boleh bagi main bagi sebarangan je, tak boleh. Dia kena ada, sebab dia memang setiap negeri, negara Arab, boleh dikatakan dia ada, dia panggil Dewan Bahasa dan Pustaka dia kan. Dia ada ulama-ulama yang hebat-hebat yang akan duduk berbincang. Kita nak cadang kepada orang Arab ni, apa wazan yang perlu kita guna untuk kalimah-kalimah dan lafaz-lafaz yang baru. Dan maka Dr. Abdul Ar-Rajihi kata, dalam banyak-banyak wazan tu kita boleh guna wazan fa'lala. Itu satu. Lepas tu dia kata aw indan nahti, ataupun ketika mana kita buat proses an-nahat. An-nahat ni ada dia akan sebut selepas ni. Kita akan baca selepas ni. Cumanya an-nahat ni terjemahan dia, kalau kita nak faham mudah tak? Kalau saya ingat dulu masa saya belajar dulu, kita pernah guna istilah nahat ni ialah kita kata bila kita buat akronim tu, akronim. Contoh kan, an-nah ni dalam bahasa Melayu, contoh kalau kita kata marah. Ya. Ni dalam bahasa Melayu marah. Marah tu kita kata dia ringkasan daripada Majlis Amanah Rakyat. Maksudnya dia ada beberapa kalimah, kemudian dia gabungkan jadi marah. Contoh lain masyhur, ingat di sekolah dulu, kalau dalam bab ni bagi contoh kugiran tak? Kugiran. Semua orang tahu kugiran tu apa dia. Kugiran tu asal dia adalah kumpulan gitar rancak. Dia kalimah kugiran ni dia zahir, dia orang buat, orang cipta tahun 60-an. Tahun 60-an gitulah. Zaman-zaman Pok Yeye dulu kot. Ataupun mungkin sebelum tu zaman Piramli kan. Tapi zaman-zaman dulu tak ada. Dia banyak yang guna akronim ni. Kalau kita tengok, dia dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia memang dia memang suka sangat buat benda-benda gini. So proses ni dia panggil an-nahtu. An-nahtu ni asal dia adalah pahat kan. Yanhituna minal jibali buyutan dalam Quran tu kan. Yanhituna minal jibali buyutan. Mereka pahat daripada bukit tu menjadi rumah. So dia pahat-pahat ni maknanya kita ubah. Kita ubah kita renovate lah benda tak kita edit ke benda tak ini akhirnya kita ubah ini jadi. Maka daripada tarkib yang panjang ataupun daripada dua kalimah contohnya, bila kita gabung tu maka proses tu
diguna istilah dia an-nahat. Okey, baik. Sepatutnya pada pandangan saya, poin itu dia habis setakat tu. Kemudian waminal ma'ani tu, kalau pada pandangan saya lah, molek kalau dia bubuh dalam perenggan baru. Bubuh dalam perenggan baru. Bubuh dalam perenggan baru. Supaya kita tidak terkeliru, kita ingatkan yang selepas tu nak tunjuk apa ni tentang an-nahat ke. Dia sebenarnya selepas tu dia nak sebut ma'ani yang fa'lala bawa. Okey, kalau boleh kita letak daripada perenggan baru lah sebenarnya. Okay, tapi tak apalah. Okey, itu teknikal je. Wa minal ma'ani allati yusta'malu fiha wa minal ma'ani allati yasta'milu fiha hadzal waznu. Tak, wa minal ma'ani allati yasta'milu fiha hadzal waznu. Di antara makna-makna yang wazan ini guna. Okey, yasta'malu fiha hadzal wazn lah. Wazan-wazan ini guna fiha tu balik kepada ma'ani tu. Okey, al-ma'ani al-atiyatu tu mubtada dia duduk belakang. Okey, al-ma'ani al-atiyatu macam okey, dua mubtada. Okey. Tapi dia takdimkan khabar dia minal ma'ani. Okey, kemudian allati, kemudian yasta'milu fiha yusta'malu. Okey, sorry. Okey. Wa minal ma'ani allati yusta'malu. Al-wazan tu dia tidak gunakan. Okey, sorry. Wa minal ma'ani allati yusta'malu. Okey, kita gunalah kan. Okey, makna yang kita guna wa minal ma'ani allati yusta'malu fiha hadzal wazan. Okey, betul dah? Minal ma'ani allati yusta'malu fiha hadzal waznu al-ma'ani al-atiyatu. Okey. Di antara makna-makna yang digunakan wazan ini fiha pada makna tu. Kan yusta'malu, betul lah. Okey. Al-ma'ani al-atiyatu. Itu dia punya kita kata apa mubtada dia yang tu khabar dia kan. Allati, okey, yusta'malu fiha hadzal waznu, yang tu silatul mausula mahallalaha minal i'rab. Okey. Baik, apa dia? Makna-makna yang wazan ini digunakan pada makna tu. Okey, ialah yang berikut. Yang pertama, okey, fa'lalan ini membawa makna apa? Membawa makna ad-dalalatu 'alal musyabahati. Ad-dalalatu 'alal musyabahati. Dia makna yang menunjukkan kepada seperti persamaan. Bila kita guna fa'il tu membawa makna al-musyabahah, sama dengan. Contoh tengok tu, disebut dia mari al-qamah. Ada orang nama al-qamah pun ada ya, al-qamah. Orang yang nama al-qamah, al-qamatun ataupun fa'il al-qamah ni. Tengok, al-qamat ta'amu ay sara kal alqami. Bila kita kata al-qamat ta'amu, makanan tu dia membawa maksud jadi seperti al-qam. Al-qam ni apa? Al-qam ni ialah sejenis tumbuhan yang memang dia pahit. Rasa itu pahit. Apa ni dia nabatul hanzal, nabatul hanzal. Okey. Lagu mana bentuk dia apa semua itu Google lah tengok image boleh tengoklah apa ni gambar apa ni pokok tu buahan tu syajar tu. Saya pun sendiri wallahu alam nak terjemah dalam bahasa Melayu pun tak tahu. Okey, yang tu kena tanya orang dalam bidang pertanian. Apa terjemahan dia. Tak. Okey, cumanya dalam bahasa Arab dia sebut hanzal dan dia tu memang mur. Tak. Jadi bila kita guna istilah fa'lala ni, okey, al-qamat ta'amu, maka dia membawa makna makanan kita tu rasa dia tu mithlu ataupun kal al-qam tu. Okey. Ada dah? Baik. Yang kedua, ad-dalalatu ala anna al-ismal ma'khudha minhu alah. Okey, mithlu arjana ay ista'mala al-urjun. Istamala al-urjun. Dia kata fa'lala ni, okey, dia membawa makna yang kedua iaitu apa? Ad-dalalah ala annal isma. Dia menunjukkan bahawa isim, okey,
al-ma'khudha yang diambil minhu daripada hu tu balik pada apa? Balik kepada fi'il. Okey. Adalah alah. Okey. Menunjukkan bahawa isim yang diambil daripada fi'il tu adalah alah. Apa maksud dia? Tengok contoh kita nak faham dia. Dia alah, maknanya alat ni alat lah. Okey, alatun tu alat. Kita tengok contoh. Okey. Mithlu kita guna arjana. Okey. Isim asal dia adalah al-urjun. Al-urjun tu isim dia. Fi'il dia adalah arjana. Okey. Bila kita kata arjana, ai istamala al-urjun. Apa dia maksud urjun ni? Urjun dalam surah Yasin ada kan? Ada kal urjunil qadim tak? Okey. Ada kal urjunil qadim. Apa ni? Kalau kita baca dalam surah Yasin tu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak apa? Nak kita nak tashbih lah, nak tunjuk gambaran bulan sabit tu kan? Bulan sabit. Sebelum tu apa maksud urjun? Urjun ni kalau kita tengok apa ni pokok kurma pokok kurma tak, buah kurma kan, buah kurma yang berat tu, cuba bayangkan buah kurma yang berat tu. Okey, kemudian dia akan ada tangkai lah kan, tangkai dia tu buah kurma, lepas tu dia ada tangkai dia. Okey, dia panggil asyamarikh dah. Okey, tangkai-tangkai tu, tangkai-tangkai tu dia akan sambung dengan batang tu, batang dah. Apa dia? Pelepah tu lah kan. Pelepah je lah maksud dia tu. Okey. Pelepah tu bila dia berat, dia akan jadi renduk lah. Istilah dia akan jadi melengkung gitu kan. Sebab dia berat kan. Mungkin pada peringkat awal dia gitu, tapi bila buah dia ni lama dia akan melengkung. Dan dia akan kekal gitu. Dan bila buah ni jatuh, dia punya pelepah dia ni, dia tidak akan naik balik, tidak. Dia akan kekal duduk merenduk gitu. Sebab tu dah ada orang dah, jadi dia akan ambil apa ni pelepah tu yang bentuk macam bulan sabit tu, dia akan buat panah. Dia akan buat busur panah. Okey. Jadi situ Allah nak tasbihkan, okey, hilal, al-hilal, bulan tu tak. Ketika dia mula-mula keluar bulan kan, dia bulan sabit dah ataupun ketika dia nak berakhir dah kan, dia bentuk dia tu yang melengkung gitu dia seperti al-urjun al-qadim. Al-urjun tu dia sama dengan apa ni? Pelepah tambah tu yang bengkok tu. Yang bengkok. Apa tak? Tu urjun. So dia tu alah. Urjun tu adalah alatun. Okey, alatun apa, guna untuk apa, wallahu alam lah. Okey. Mungkin sebagai busur tadi kan. Okey. Maka bila kita kata arjana tu maknanya istamala al-urjun. Istamala al-urjun. Sini ada satu benda. Ni penting. Okey. Lepas ni kalau kita nak guna, orang boleh kata kita salah. Walaupun orang suka, mungkin sebab pertama kali kita guna. Apa dia? Tengok tu. Wa nasta'milu dhalika kathiran fil alfazil ajnabiyyati. Okey, mithlu talfana ay istamala at-talifun. Okey, selepas ni, okey, kita boleh guna talfana. Okey. Talfantuka. Aku telah telefonmu. Talfantuka. Dah dengar tak orang guna ni? Tak benar. Sebab apa? Sebab dia dicadangkan tetapi orang tak guna. Bila orang tak guna, tengok cadangan ni tahun 70-an 70-an. Tapi yalah orang tak guna, tak menyebabkan apa ni, dia tidak menjadi masyhur. Biasa kita akan sebut kalau telefon kita kata apa? Okey, ittasaltu bihi hatifiyan, kita akan sebut kan. Contohlah antara contohnya ittasaltu bihi hatifiyan. Sayalah kalau saya nak cover, saya telefon dah dia, saya nak cover kan. Saya akan kata ittasaltu bihi hatifiyan. Saya telah berhubung dengan dia melalui telefon. Tapi sebenarnya kalau kita nak merengkahkan kata-kata kita, okey, ataupun kalau kita nak merengkahkan karangan contoh kan, kita nak kurangkan penggunaan kalimah tu, kita guna talfan aja. Orang tak boleh kata salah. Kalau dia kata salah, ya apa ni? Tu maknanya dia tidak pernah jumpa perkataan tu. So bagaimana Dr. Abdul Ar-Rajihi mencadangkan daripada fa'lala wa magi talfana. Sebab apa? Sebab talfana ni adalah min alfazil hadar. Daripada lafaz hadar. Okey? Boleh. Saya rasa boleh cari lagi banyak lagi contoh-contoh yang alfazul hadarah ni. Okey.
Dalam internet saya rasa banyak. Okey. Kita boleh. Okey. Cuma saya tadi saya tak sempat nak cari perkataan. Cuma saya teringat lah, ni mungkin kita kata tak apa. Ni yang berkait dengan lepas ni. Dengan sayrurah. Sayrurah. Okey. Tak apalah. Contoh lain tak berkait, sorry. Okay, kita tengok pada as-sayrurah. Okey, as-sayrurah. Apa ni? Makna yang ketiga. Oh, kita 10.30 dah. Saya habis sikit sini lah. Mungkin an-nahd saya sebut di sikit, lepas tu kita sambung minggu depan. As-sayrurah, maksud dia apa? As-sayrurah daripada sara dah. Sara yasiru tu maknanya jadi, menjadikan. Okey. Fa'lala boleh bawa makna as-sayrurah. Contoh dia apa? Mana kita jarang jumpa tu. Labnana. Labnana tu bukan laban, bukan susu. Tapi labnana tu maksud dia sayyarahu lubnaniyan. Dia telah menjadikannya seorang warga negara Lubnaniyan. Ada proses lah kot, ya? Akhirnya dia pun jadi Lubnaniyan. Jadi orang ni dia buat proses tu, contoh dia telah labnanakan orang tu, maknanya dia telah buat proses apa semua, daftar ke register ke apa semua, akhirnya orang tu pun jadilah apa dia? Lubnaniyan. Okey. Lepas tu najlaza. Najlaza ay sayyarahu injiliziyan. Jadi orang British. So boleh kiyah kot Malaysia kot. Boleh tak? Sai, acu kiyah yang Malaysia, boleh tak sai? Terengganu ke, Kelantan ke. Contoh saya kata, buat ayat contoh sai untuk sai. Contoh Kelantan. Kelantan. Kau tengok Najlaza tu, yang Lubnana tu. Najlaza. Jadi kita tengok nun, jing, lam, zai. Dia punya huruf tu dia. Labnana, la, lam, ba, nun. So kalau Kelantan, Kaltana kot. Kaltan tu. Saya telah menjadikan dia orang Kelantan. Boleh. Wallahu a'lam lah. Itu kita kiasan je. Okey, Syekh Hani. Okey. Mungkin fi Saudiyah sah. Okey, labnana wa sa'wada. Sa'wada yakni sayyarahu Saudiyan. Sayyarahu Saudiyan sah. Okey. Ala kulli hal, itulah dia contoh. Okey, kita bolehlah kias kepada okey, kepada contoh-contoh lain. Baik. An-nahd tadi saya sebut dah sedikit dia punya apa ni mafhum dia tu. Cuma yang ni dia kita baca minggu depan lah. Kita baca minggu depan sebab dia ada banyak contoh yang saya nak ceritakan kat sini lah. Okey. Sebab kita dah 10.30 lebih dah. Okey, saya rasa untuk malam ni setakat itu saja. Okey, kalau apa ni ada apa-apa soalan? Okey. Ada soalan ke tadi? Okey, contoh saya kata saya pernah juga dengar makna gharbala sebagai menapis. Okey, ni kena rujuk kamus semula lah apa ni saya sebab saya pun dah pasti ya. Tadi bila saya cek makna gharbala tadi, saya tak pasti, saya tak perasan adakah makna dia menapis. Okey. Di situ admin Ustaz Fauzi ada share jika ain atau lam ketika madhi terdiri daripada huruf halq yang saya sebut tadi kan, maka kebanyakan wazan ketika mudhari' berbaris fathah sebelum akhir. Okey. Okey, Ustaz Fakhrul, adakah perkembangan bahasa terutama pada wazan fa'lala boleh memberi kesan kepada perbincangan jamik mushtaq sebab dilihat lahir dari isim zat fi'il dan mushtaq. Macam mana ni Ustaz? Nak apa ni? Nak faham dulu ni isu ni. Adakah perkembangan bahasa terutama pada wazan fa'lala, okey, dia berkembang tak sebab kita kata al-fadhul hadarah tadi, boleh memberi kesan kepada perbincangan jamik dengan mushtaq. Fi'il jamik dengan fi'il mushtaq. Okey. Sebab dilihat lahir dari isim zat
fi'il dan mustaq pula. Tak berapa faham saya soalan ni Ustaz Fakhrul. Mungkin Ustaz boleh tulis kot apa ni hak yang maksud dia. Ustaz Fauzi admin faham tak? Soal apa ni? Soalan Ustaz Fakhrul. Sebab dia lihat lahir dari macam mana maksud dia? Itu maksud Ustaz Fakhrul. Saya tak boleh nak tangkap lagi maksud dia ni. Cumanya kalau kata boleh memberi kesan kepada perbincangan jamik dengan mustaq. Mungkin kau Ustaz tu. Al-jamik dengan mustaq. Fi'il jamik, fi'il mustaq. Fi'il jamik contoh dia apa? Laisa, fi'il jamik ah. Okey. Nikma wa bi'sa tu fi'il jamik dah. Betul. Ke isim jamik Apalah. Tetap saya tak berapa faham. Tak dapat tangkap. Apa nanti Ustaz Fakhrul boleh detailkan lagi soalan lepas ni. Nanti saya tengok mungkin kita boleh bincang. Bagus, okey, perbincangan gini tu kita dapat satu kita kata pertambahan ilmu lah. Okey. Untuk peringkat-peringkat kita ni kan. Kita ni bukannya ulama besar-besar dah. Kita ni biasa-biasa je orang tullabil ilmi. Benda yang kita ada jawapan tu kita pakat bincang, kita pakat share. Tak ada tu kita tanya orang-orang yang prof-prof yang orang yang hebat lagi lah, terutamanya orang-orang Arab tu lah. Orang yang Masya Allah. Okey, orang yang memang kita kata Masya Allah menguasai lah. Baik, so saya rasa malam ni kita cukup setakat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan kita dan beri peluang lagi pada kita untuk bersiaran pada minggu depan insya-Allah. Okey. Tanpa Ustaz Fakhrul nanti kita akan lalui komen-komen tu. Okey. Baik, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.